Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Ustaz Wan Muhammad Amjad. Di sini kumpulan saya akan membentangkan kertas kerja yang bertajuk Isu Sosial dan Budaya Ketika Kemelut Pandemik COVID-19, Analisis Terhadap Penghayatan Etika dan Berbudaya dalam Masyarakat Majmuk di Malaysia. Kertas kerja ini disediakan oleh saya sendiri, Afiqah binti Rusli, serta rakan saya Izaidah Nurin binti Muhammad Marizat dan Enza Anak Sana. Sosial dan budaya amat penting dalam salah satu negara. Meskipun negara kita Malaysia sudah pemerdeka selama 64 tahun, tetapi isu sosial dan budaya ini sering diperkatakan dalam kalangan rakyat Malaysia. Apa itu sosial? Menurut Kamus Pelajar edisi kedua 2015, sosial merupakan salah satu isu kemasyarakatan yang terjadi apabila berlakunya interaksi antara sesama individu untuk membentuk ataupun membangun sesebuah negara. Beralih kepada budaya. Budaya menurut Kamus Dewan edisi keempat 2016 bermaksud tamadun dan peradaban, kemajuan fikiran dan akal budi serta bersifat budaya dalam kalangan masyarakat dan bangsa. Isu budaya ini boleh disifatkan sebagai pemikiran tentang budaya yang boleh mencetuskan konflik antara individu, masyarakat dan bangsa. Sebagai contoh, tingkah laku yang boleh mencemarkan sifat masyarakat dan memburukkan lagi keadaan itu seperti pencemaran air dan udara. Seterusnya kita beralih kepada coronavirus. Seperti mana kita tahu, pada awal tahun 2020, negara kita telah menimpa satu musibah iaitu coronavirus. Coronavirus merupakan salah satu virus yang menyebabkan kematian dan sudah merebak ke serata dunia. Pada 18 Mac 2020, Malaysia mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan di atas situasi yang terjadi di Johor, iaitu situasi yang menyebabkan pelancongan daripada China yang pergi ke Johor melalui Singapura dan beliau positif coronavirus. Disebabkan itu, negara kita telah pun mengumumkan PKP untuk memanteraskan COVID-19 itu dan untuk menjaga keselamatan negara kita. Tidak lama kemudian pada bulan Jun ataupun Julai, negara kita telah pun membenarkan rakyat-rakyatnya untuk berkunjung ataupun merentas negeri. Tetapi Malaysia kembali berstatus PKP disebabkan kumpulan pendatang asing tanpa izin iaitu parti yang menyebabkan kenaikan kes positif di Sabah dan Sarawak. Kita pergi kepada konteks etika dan peradaban. Dua perkara ini telah memainkan peranan yang penting dalam pembentukan individu, masyarakat dan tamadun. Apa itu etika? Etika ini berasal dari perkataan Yunani iaitu ethos dan Latin moris. Dari pengertian istilah, etika ini adalah satu kajian yang bersifatkan falsafah terhadap moral, manakala dalam sudut falsafah pula, etika ini cara pemikiran seseorang individu mengenai pengertian kepada perkara yang dikatakan baik atau jahat, betul atau salah, tanggungjawab dan sebagainya. Etika ini boleh dirujuk kepada konsep moral ataupun nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu dan masyarakat. Beralih kepada peradaban. Peradaban ini berasal dari perkataan adaba, iaitu kelakuan atau tata susila yang mempunyai nilai akhlak terpuji serta tinggi telah diperoleh dan diamalkan oleh seseorang individu di dalam sesebuah masyarakat. Peradaban ini boleh dikaitkan dengan pembukaan sesebuah bandar dan cara memperhaluskan budi pekerti sesebuah masyarakat itu. Terdapat 3 objektif kertas kerja. Antaranya, pertama, mengenal pasti isu sosial dan budaya secara individu, masyarakat dan negara. Kedua, mengenal pasti hubung kait antara isu sosial dan budaya dalam pelbagai peradaban. Dan terakhir, mengenal pasti implikasi daripada isu sosial dan budaya tersebut serta mencadangkan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Seperti mana yang kita tahu, kerajaan telah menetapkan prosedur operasi standard iaitu SOP. Tujuan SOP ini untuk inisiatif bagi membendung penularan gejala coronavirus. Terdapat 4 fasa PKP ini.
Pertama, Perintah Kawalan Pergerakan PKP, dan yang kedua, Perintah Kawalan Pergerakan diperkatakan PKPD untuk daerah yang berstatus merah. Ketiga, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPD untuk daerah yang berstatus kuning. Yang terakhir, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP yang daerah berstatus hijau. Yang pertama, sikap manusia yang melanggar peraturan. Seperti yang kita tahu, coronavirus adalah satu virus yang amat berbahaya, tetapi ada juga segelintir manusia yang berdekil untuk keluar rumah tanpa memakai topeng muka, sedangkan mereka tahu bahawa topeng muka itu diwajibkan apabila kita keluar daripada rumah. Yang kedua, mereka berkeras untuk merentas daerah dan negeri tanpa alasan yang munasabah. Etika dan peradaban dalam kalangan rakyat Malaysia ini amat lemah dan perlu diperbaiki. Yang kedua, vaksin pembenteras COVID-19. Seperti kita yang tahu, vaksin telah diperkenalkan di dalam negara kita, iaitu Sinovac, Pfizer dan yang terbaru itu AstraZeneca. Pihak berkuasa bertungkus-lumus untuk memberikan vaksin kepada rakyatnya dengan secara percuma, tetapi kebanyakan segelintir rakyat Malaysia tidak pergi untuk mengambil vaksin itu kerana mereka berpendapat bahawa vaksin ini dapat membunuh diri mereka dan mereka telah menyebarkan maklumat palsu ini kepada orang yang inginkan vaksin. Oleh itu, kita dapat melihatkan bahawa etika dan peradaban di dalam situasi ini menunjukkan pemikiran rakyat Malaysia teramatlah cetek. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memudaratkan orang lain, maka Allah akan mendedahkan mudarat kepadanya. Barang siapa yang menyusahkan orang lain, Allah akan menyusahkan urusannya. Yang terakhir, pandangan dari aspek pendidikan. KPM dan KPT telah mengaplikasikan teknologi e-pembelajaran kepada semua pelajar di Malaysia, iaitu telah berlaku pada 18 Mac 2021. Kaedah yang baru ini amat sukar bagi para pelajar dan pengajar untuk menguruskan kelas dan untuk menyelesaikan diri sendiri dalam situasi ini. Sebagai seorang mahasiswa dan mahasiswi, mereka perlu berfikiran secara terbuka bahawa semua yang berlaku ini mungkin dapat membantu sedikit sebanyak dalam keselamatan negara Malaysia. Tidak lupa juga pada pekerja yang perlu bekerja di rumah ataupun yang kita dipanggil work from home. Segelintir individu ini juga bunuh diri disebabkan tidak boleh menampung ekonomi sendiri. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia perlu saling memberi motivasi kepada orang sekeliling kita. Firman Allah pernah berkata, wahai orang-orang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Seterusnya ialah isu masyarakat. Masyarakat memainkan peranan penting dalam memutuskan rantaian pandemik coronavirus di negara Malaysia. Isu yang pertama ialah masyarakat yang mementingkan diri sendiri, iaitu terdapat segelintir masyarakat yang mementingkan diri sendiri seperti tidak mematuhi SOP yang dikendalikan oleh kerajaan kerana mereka tidak takut akan penyakit bahaya yang boleh merenggut nyawa. Justru rakyat perlu patuh dan disiplinkan diri mereka sendiri. Seperti elakkan perkara yang membawa kepada penularan seperti panic buying, berlaku sesakan di pasar. Oleh itu, rakyat perlu kawal diri dan laksanakan tanggungjawab mereka dengan bagus. Dan isu kedua, sikap masyarakat yang mempunyai kuasa dalam politik, namun golongan ini hanya mementingkan tahta dan pangkat demi kepentingan peribadi dan bukanlah kepentingan rakyat. Berlaku peningkatan kes COVID di pilihan raya negeri di Sabah. Contohnya, mereka tidak mematuhi SOP yang ditetapkan. Masyarakat kini kurang memberikan penekanan terhadap etika dan peradaban yang harus dipraktikkan dalam diri setiap individu. Disebabkan isu-isu begini, oleh hal demikian, perlu menjaga adab dan kesopanan yang disanjung tinggi oleh agama Islam serta orang Melayu dan agama-agama lain. Isu yang ketiga, isu penyebaran berita palsu dalam kalangan masyarakat. Ini disebabkan oleh perkembangan teknologi pada dasarwarsa kini yang canggih. Terdapat masyarakat keyboard warrior yang mencaci serta menyebarkan berita tidak sahih tentang ahli politik ataupun orang ternama. Sikap ini perlu dihindarkan. Seperti yang kita tahu, Malaysia merupakan sebuah negara majmuk yang memiliki pelbagai agama, bangsa dan kaum. Setiap agama mempunyai nilai dan etika terpuji. So, kita perlulah menjaga etika di mana kita berada, sama ada secara maya ataupun berhadapan dengan manusia.
Dan isu yang terakhir, isu kesihatan mental. Isu ini membawa krisis kesihatan mental secara meningkat. Rakyat yang terjejas pada penularan wabak COVID-19 ini antara golongan yang terjejas. Kurangnya kesedaran terhadap masalah kemurungan dan kesihatan mental di negara ini. Jadi mereka perlukan bantuan sekeliling dan kesedaran tentang penyakit ini. Terusnya, isu negara, iaitu Malaysia merupakan salah satu negara di dunia yang terkesan daripada wabak yang melanda dunia, iaitu virus COVID-19. Hal ini juga telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Malaysia merudum pada suku pertama 2020. Isu pertama ialah isu utama kerajaan yang pertama difokuskan ialah Malaysia prihatin. Hal ini bukanlah hanya slogan semata-mata, tetapi ianya menggambarkan keprihatinan kerajaan dalam bertindak mengawal sektor ekonomi dan kemajuan negara dalam menghadapi kemelut COVID-19. Isu yang kedua iaitu sinergi kerjasama kerajaan, swasta dan NGO, lapisan masyarakat, syarikat swasta dan badan bukan kerajaan, NGO, berperanan besar dalam memutuskan rantaian wabak COVID-19 ini. Oleh itu, bantuan seperti pembuatan PPE, perisai muka dan bantuan menyalurkan makanan dan barang keperluan dari pihak NGO telah dilakukan, dan pelbagai pihak juga dapat menyelesaikan masalah yang mungkin dihadapi oleh kerajaan bagi memberi keselesaan dan kesenangan kepada rakyat. Jadi kita dapat sama-sama membantu dan memudahkan sesama sendiri. Baik, seterusnya kita pergi kepada implikasi dan cadangan. Berdasarkan isu-isu yang telah dibincangkan di atas, isu tersebut telah mendatangkan implikasi sama ada dari segi positif ataupun negatif. Okey, isu yang pertama iaitu prosedur operasi standard SOP. Semenjak penyebaran wabak COVID-19 yang telah berleluasa di seluruh dunia, pemimpin kita telah mengeluarkan arahan untuk melakukan perintah kawalan pergerakan PKP serta banyak SOP yang perlu dipatuhi, seperti pergerakan keluar rumah perlulah dihadkan. Tanpa kita sedari, individu di sekeliling kita yang mengalami masalah kesihatan sepanjang tempoh tersebut, iaitu seperti kemurungan. Jika masalah ini berlanjutan, ia boleh menjejaskan tidur seseorang individu, selera makan dan berkemungkinan mengalami masalah mental yang serius. Bagi membendung masalah ini, individu tersebut perlu berjumpa dengan psikiatri atau doktor pakar untuk mendapat rawatan yang selanjutnya. Kedua ialah isu kuarantin. Terdapat insan-insan yang tidak bertanggungjawab, mematuhi arahan dan tidak berdisiplin untuk melakukan kuarantin kendiri di rumah mereka. Akibatnya, telah mendatangkan pelbagai kesan buruk kepada masyarakat di sekelilingnya. Contohnya, seseorang individu yang baru pulang dari India dan beliau melakukan kuarantin di rumah, akan tetapi beliau telah pergi ke sebuah premis perniagaan yang mana kemudiannya ia menyebabkan kenaikan kes dan menyebabkan tercetusnya kluster baru. Namun, di sebaliknya, individu tersebut perlu kuarantinkan dirinya selama 14 hari bagi mengurangkan penyebaran wabak virus tersebut. Hal ini dapat membantu mengurangkan kes COVID-19 di negara kita. Okey, isu yang ketiga itu berkaitan dengan pilihan raya negeri di Sabah. Akibat daripada pilihan raya di negeri Sabah, kes COVID-19 semakin meningkat secara mendadak sehingga wujudnya kluster baru. Punca tersebut berlaku selepas pilihan ini dijalankan, mungkin telah terjadi pelanggaran SOP sepanjang pilihan raya negeri tersebut, seperti pelanggaran penjarakan fizikal, berlakunya aktiviti berkumpulan secara beramai-ramai dan berlaku sentuh-sentuhan yang kita tidak sedari. Oleh itu, pihak Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR perlulah mengetatkan lagi kawalan semasa pilihan raya dijalankan agar SOP sentiasa dipatuhi oleh semua rakyat Malaysia. Yang terakhir ialah kesimpulan. Kita dapat melihat dari segi individu, nilai etika yang boleh dilihat dengan adanya sikap bertoleransi dan tidak mementingkan diri yang tersemat dalam diri seseorang individu. Apabila dua etika ini tidak diambil berat, maka terjadinya individu yang memudaratkan orang lain sehingga menyebabkan berlakunya penambahan kes COVID-19 ini. Oleh itu, kita seharusnya bertenang dan mematuhi segala arahan yang telah dikeluarkan oleh para pemimpin serta berusaha menyesuaikan diri dengan norma kehidupan yang baru supaya kita dapat kembali kepada kehidupan yang sedia kala dahulu.
Dari segi masyarakat pula, nilai etika masyarakat yang saling mengambil berat dan memerlukan bantuan antara satu sama lain tanpa mengira bangsa dan pangkat. Ini dapat membuktikan bahawa masyarakat di negara kita mengamalkan etika bersosial dan budaya dalam pelbagai peradaban bagi menangani isu sosial budaya semasa berlakunya pandemik COVID-19 ini. Hal ini kerana masyarakat yang beretika mampu mewujudkan satu negara yang aman dan damai serta saling menghormati. Oleh itu, setiap masyarakat perlulah saling membantu apabila dalam kesusahan, sama ada pertolongan secara mental atau fizikal, terutamanya kepada masyarakat yang kurang berkemampuan dari segi faktor kewangan dan faktor kesihatan. Dari segi negara pula, kerajaan telah beretika dengan secara bertoleransi dan berusaha mengurangkan beban setiap rakyat semasa berlakunya pandemik COVID-19. Kerajaan juga telah menyediakan pelbagai bantuan bagi membantu setiap rakyat yang terjejas agar tidak merasakan sangat terbeban dengan bencana ini. Namun begitu, segelintir rakyat tidak mematuhi segala prosedur operasi standard yang telah ditetapkan oleh kerajaan sehingga menaikkan semula kes COVID-19 di negara kita. Maka dengan itu, wajarlah kerajaan memainkan peranan penting bagi mengetatkan kembali prosedur keselamatan di beberapa kawasan yang mempunyai peningkatan kes dengan mengarahkan pihak berkuasa tertentu seperti polis, askar dan sebagainya untuk mengetatkan sempadan negeri dan melakukan sekatan di jalan raya. Okey, ini adalah contoh sumber rujukan daripada kumpulan kami. Dan sekian, terima kasih.